Kali ni jumpa depan mata tu, dia sahihkan hadis berdasarkan kasyaf dan dibela. Saya ingat lepas ni kalau benda ni kita terima, ambil mana-mana hadis, tempek pada Islam. Kalau kita bantah minta sanad, tak apa. Semalam saya dah selak tirai jumpa Nabi. Nabi kata okey, approve, 2 chop. Kan? Usah kata tu tuan-tuan dan puan-puan. Usah kata kita nak lawan benda-benda yang batil. Kadang-kadang kita nak lawan skamer atas nama Nabi pun susah. Kalau dia datang bawa ilmu tak apa juga. Datang tunjuk muka je. Sambil kunyah-kunyah makan 40 kali. Masya Allah, inilah Islam yang sebenar. Pening kepala kita. Mungkin ada sebahagian orang yang berkata, alah tak apalah kalau kita nak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dicipta daripada cahaya pun. Sebab apa? Sebab kan bagus kita nak puji Nabi. Kita nak angkat martabat Nabi. Ini salah satu perkara yang bahaya bagi kita. Sebab apa? Sebab itulah penyebab kepada kemunculan hadis-hadis palsu yang berkeliaran daripada zaman dulu sampai sekarang. Bila mana manusia merasa apa yang ada di dalam hadis yang sahih, apa yang ada di dalam hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak memadai untuk mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia merasakan dia perlu tambah sesuatu yang tak ada, yang tak sempat Nabi nak bagi tahu. Ini benda bahaya. Kan? Ini dia rasa seolah-olah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Nabi melaksanakan tugas dia dengan sempurna. Sedangkan kita percaya dalam sifat wajib bagi Nabi, masa kita belajar dulu kan, di antara sifat Nabi apa dia? Amanah, tabligh, menyampaikan dan amanah. Jadi kalau Nabi SAW wafat, sedangkan kita sebagai umat rasa tak cukup, kita kena tambah lagi ni. Tak cukup rasanya kalau Nabi sekadar apa yang diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih, kita kena tambah lagi. Kalau ada hadis palsu pun, kita kena terima. Sebab apa? Sebab yang ni mengangkat darjat Nabi. Bagi saya ini satu manhaj yang tempang. Satu metodologi yang perlu kita kena nilai balik. Betul ke kita rasa agama Islam ni dah sempurna? Sebab dalam Quran sebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Jadi sebab itu, muhaddithin zaman berzaman, mereka melaksanakan tugas ni. Ada sebahagian ulama-ulama hadis yang kadang-kadang kehilangan kawan masa di akhir hayat. Tak ada siapa nak kawan dengan dia. Sebab apa? Sebab dia masa mudanya sebut orang tu dhaif, orang ni tak dikenali, kan? Lama-lama tak ada kawan dia. Macam saya kan. Kan ada kawan ramai sangat pun kan. Orang tak suka. Tapi apa yang kita boleh buat? Saya bukan nak kata saya ulama hadis tak lah, tapi saya hanya menyampaikan apa yang ulama hadis sebut. Sekali orang kata saya perasan pakar hadis pula, saya tak pernah sebut walaupun sekali. Kan? Tapi nak bagi tahunya, kita hanya menyampaikan apa yang ulama hadis sebut. Tadi saya bentang panjang-panjang pasal hadis tadi kan. Semua nukilan-nukilan ulama yang kita bawa kan. Tapi masa kita kempen tu lah kadang-kadang, bila kita kempen supaya cek, semak, tujuan kita adalah untuk memelihara agama supaya orang tak tambah sesuatu dalam agama benda yang tak ada asal. Saya teringat ada satu kisah Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama hadis daripada Iraq. Anak murid dia tengah sembang-sembang pasal hadis, ada salah satu daripada anak murid dia baca hadis dengan sanad yang salah. Sanad dia salah. Hajjaj dengar daripada dalam rumah, dia keluar, dia lempang tu anak murid dia. Pasal apa dia lempang? Dia kata kau baca hadis salah. Baca sanad salah. Aku nak cari hadis ni, aku kena mengembara daripada rumah aku pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, balik ke Iraq baru jumpa sanad yang betul. Hari ni kau baca dengan salah, dengan tenang, dengan senyum, dengan selamba, ambillah kau penampar ni. Saya ingat orang belajar hadis pada hari ni tak ada lagi kena penampar disebabkan baca hadis salah. Kita cuma tegur sikit je, kan? Tapi nak kata seriusnya ulama hadis dulu. Tapi tuan-tuan jangan pergi penampar orang lepas ni. Dia tak apalah sebab dia anak murid dan dia tokoh hebat, kan? Cuma nak bagi tahunya, kita dalam masalah agama ni kita kena cari sumber. Kerana apa? Kerana agama ni dia benda-benda yang gaib ni dia mesti datang daripada sesuatu yang tahu benda gaib. Tak ada siapa yang tahu benda gaib melainkan Tuhan kita Allah Azza wa Jal. Jadi sebab itu Ibn Mubarak dalam sebuah kata-kata yang sangat masyhur, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad, dah tentulah semua orang boleh dakwa semua benda. So apa beza kita dengan golongan Syiah yang mengangkat Ali lebih-lebih? Golongan Syiah angkat Ali. Tadi kita tengok Ali daripada cahaya. Boleh kita terima?
Kita pun tak boleh terima. Kita kata, tak boleh lah. Takkan Ali pula, mesti Nabi. Dia kata, Ali apa? Sepupu Nabi, menantu Nabi. Kan? Suami kepada anak Nabi, yang disayangi juga oleh Nabi SAW. Takkan kita tak boleh kata dia pun daripada cahaya. Akhirnya agama kita akan berubah daripada masa ke semasa, akan evolve, kan? Akan berevolusi. Bukan seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini benda yang bahaya, yang kita kena letak dalam kepala kita. Kan? Betul, kita tak nafi. Kadang-kadang ada ulama-ulama besar yang menyebutkan. Tetapi tugas kita adalah untuk menilai semula. Sekali ada orang marah pula, dia kata, nak nilai balik kalam ulama. Siapa? Kita nilai itu bukan berdasarkan ilmu yang ada pada kita semata-mata. Tetapi kita nilai berdasarkan maklumat yang kita terima daripada ulama yang sama besar ataupun mungkin lebih lagi ilmunya daripada orang-orang tu. Kerana perbahasan berkenaan dengan Nabi diciptakan daripada cahaya, kemudian cahaya tu pula menjadi punca kepada penciptaan yang lain ni, dia datang di zaman terkemudian. Kan, perbahasannya tu jadi detail bila zaman-zaman terkemudian. Zaman-zaman yang awal hanya menyebutkan Nabi SAW ni keturunan dia keturunan yang baik-baik. So dia berpindah dari sudut itu saja. Keturunan ni, datang masuk ke sini, masuk ke sini, bukan daripada keturunan zina, maka lahirlah Nabi SAW daripada keturunan yang bersih-bersih belaka. Itu saja perbahasannya. Itu pun tidak ada satu dalil yang detail jelas yang sahih. Kalau ada pun tidak sahih, kalau sahih pun tidak sahih. Tidak jelas, tidak begitu jelas. Seperti mana saya bentangkan tadi. Kadang-kadang dalam bab yang ada dalil pun para ulama still berbeza pendapat. Apakah makhluk yang paling awal umpamanya? Dalam hadis disebut, hadis sahih, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Perkara pertama yang Allah Taala ciptakan qalam, yang menuliskan takdir. Tapi ada juga dalam hadis yang lain sahih juga. Nabi SAW sebut kataballahu maqadiral khalq. Kan? Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah Taala telah menetapkan takdir untuk makhluk ni sebelum penciptaan langit dan bumi sepanjang 50 tahun, 50,000 tahun. 50,000 tahun. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arasy Allah Taala itu berada di atas air. Jadi ulama dok bahas mana satu yang awal ni? Pen ke, pena ke, kalam ke ataupun arasy? Maka ada dua pandangan. Ada yang kata kalam. Ada yang kata arasy. Yang kata kalam, Ibn Jarir At-Tabari, Ibnul Jauzi, dia kata kalam. Sebab clear Allah Taala kata, Nabi kata itu yang awal. Ada yang kata tak, arasy. Sebab sebelum Allah Taala menentukan takdir, wa kana arshuhu 'alal ma, arasy sudah diciptakan dan berada di atas air. Dah tentulah arasy dulu, baru penentuan takdir berlaku. Dan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim setuju dengan pendapat ni. Kan? Pendapat ni juga dinukilkan daripada Ibn Mas'ud dan sebagainya. Dalam bab yang ada dalil pun ulama still berhati-hati. Saya nak sebut, dalam benda yang ada dalil jelas pun ulama mesti berhati-hati. Apatah lagi dalam perkara yang dalilnya tak jelas satu, yang tak sahih satu. Tapi apa pilihan yang kita ada? Pilihan yang kita ada adalah kembali kepada asal kita. Apa dia? Alaikum bisunnati. Tengok balik sunnah Nabi SAW. Sebab ini yang akan menjamin. Kalau ikut cakap-cakap, orang tu akan cakap macam tu, orang ni akan cakap macam ni. Kita pun tengok pelbagai riwayat tadi, tak semuanya sama. Tak semuanya sama. Ada yang kata Nabi ni awwalul anbiya, Nabi yang paling awal diciptakan dari sudut rohnya, bukan paling awal dari sudut mutlaknya. So itu pun masih lagi tak begitu jelas. Jadi bila tak jelas, saya ambil balik kata-kata Syekh Atiyah Saqar. Dia kata benda yang tak jelas ni tak payahlah bincang panjang-panjang untuk kita seolah-olah nak pertahan itulah penentu ahli sunnah, itulah menunjukkan kita ni betul-betul aswaja. Tak perlu. Benda ni benda yang tak begitu jelas. Jadi kalau orang tak mau terima, bagi saya lah kan, kita tak terima ni kadang-kadang lebih selamat mungkin daripada kita menetapkan sesuatu yang belum jelas dan kita kata ini daripada agama. Sebab nak meletakkan sesuatu tempek pada agama mesti ada dalil. Kalau tak boleh tuan-tuan.
Kalau tak boleh. Tapi masalah kita adalah ekosistem masyarakat kita ni seolah-olah macam lengkap dah dari sudut nak menampal sesuatu dalam agama, sedangkan benda tu bukan daripada agama. Pertama dari sudut labeling lah, yang Maulana Nasi'i kata tadi, gelaran murni tadi tu. Siapa nak lawan kita, kita letak dia Wahabi. Sedangkan yang mengaku Asy'ariyah pun kena Wahabi juga. Ini first time Asy'ariyah kena Wahabi kan. Biasanya Salafi je kena Wahabi ni. Kena juga. Itu yang pertama. Yang keduanya, waktu kita kempen untuk semak hadis, dia punya marah kita. Kempen diri sendiri dulu. Kempen semak diri sendiri dulu. Kan? Sebelum nak semak hadis. Tapi bila sampai tang depa, hadis tak payah semak susah-susah. Selak tirai je. Tanya Nabi terus. Kan? Tak payah nak pergi belajar. Selak tirai je. Ada pula dulu kita masa mesyuarat fatwa yang sebelum ini, kita panggil wakil-wakil daripada mereka yang cerita pasal Nazim Haqqani ni. Terkejut kita sebab sebelum ni kita hanya jumpa orang yang mengatakan boleh mensahihkan hadis melalui kasyaf, singkapan jiwa. Itu kita jumpa dalam kitab je. Kita ingat benda tu dah berlalu lama dah. Tapi kali ni jumpa depan mata tu. Dia sahihkan hadis berdasarkan kasyaf dan dibela. Saya ingat lepas ni kalau benda ni kita terima, ambil mana-mana hadis, tempek pada Islam. Kalau kita bantah minta sanad, tak apa. Semalam saya dah selak tirai jumpa Nabi. Nabi kata okey, approve. 2 chop. Kan? Usah kata tu tuan-tuan dan puan-puan. Usah kata kita nak lawan benda-benda yang batil. Kadang-kadang kita nak lawan skamer atas nama Nabi pun susah. Kalau dia datang bawa ilmu tak apa juga. Datang tunjuk muka je. Sambil kunyah-kunyah makan 40 kali. Masya Allah, inilah Islam yang sebenar. Pening kepala kita. Kan? Hanya berpada dengan muka yang handsome. Kan? Kita pun handsome juga kan? Tapi orang benci juga. Saya ingat, saya kena tambah pakai bedak. Saya pakai bedak tebal-tebal sikit kan. Macam Macam Ahmad Nisfu kan. Abang dah pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak kan? Kita hidup di zaman tu. Ekosistem mereka sudah lengkap untuk mereka sebut apa saja dan masyarakat terima. Otoriti agama sebahagiannya mendiamkan diri. Sorry to say lah. Saya kena cakap juga. Kalau tak cakap, tak tahu siapa nak cakap lagi dah. Dibiarkan. Kita yang nak bercakap, nak sedarkan orang tentang kepentingan berpegang dengan hadis sahih, bantera hadis palsu dianggap sebagai pemecah belah masyarakat. Tapi benda-benda yang pelik, benda-benda yang tak pernah masyarakat tahu, disebarkan atas nama inilah ahli sunnah. Siapa tak terima bukan ahli sunnah. Benda ni kalau kita biarkan, lama-lama agama kita makin rosak. Saya bimbang satu hari nanti, ya, pejuang-pejuang kebenaran ini tak langsung tak diberi ruang dan akhirnya mereka dianggap sebagai golongan yang sesat, sedangkan yang sesat itu dibiarkan berleluasa. Dibiarkan seolah-olah dialah pejuang agama. Itu yang muncul, minta tolong kat pokok pun okey, minta tolong kat binatang pun okey. Apa kita nak bawa ke mana agama kita ni? Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, kami yang duduk atas pentas ni tak ada kepentingan apa pun. Tak ada kepentingan dunia apa pun. Bahkan kami berhadapan dengan risiko. Mungkin akan ada tindakan, mungkin akan ada sekatan dan sebagainya. Tapi kita buat lillahi ta'ala. Dunia ni tak lama. Mungkin saya akan mati. Kami semua ni akan mati tak lama lagi. Tapi paling tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Fikir-fikirkanlah. Jadi kita mengharapkan agar kita semua bersatu. Kita semua ada semangat yang sama untuk kita jaga keaslian agama ni. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.